Baik, Assalamualaikum semua. Baik, hari ini kita dah masuk kepada subtopik yang terakhir dalam rangkaian iaitu tentang soalan penyelesaian masalah. Okey, sebelum tu kita recap balik. Sepatutnya dalam bab ini anda dah tahu bagaimana melukis graf mudah, melukis graf terarah dan tidak terarah, graf pemberat, subgraf dan juga graf pokok. Okey, cikgu tunjukkan satu contoh penyelesaian masalah. Okey, rangkaian di bawah menunjukkan 6 tempat yang melibatkan bayaran tol dalam ringgit Malaysia. Hitung bayaran tol minimum yang terlibat antara 6 tempat itu. So, kita kaji dulu graf rangkaian yang diberikan. Okey, 6 tempat itu adalah mewakili bucu A, B, bucu A, bucu B, bucu C, bucu D, bucu F dan juga bucu G. Okay. Manakala bayaran tol itu diwakili oleh apa? Dia diwakili oleh nilai-nilai yang ada pada setiap tepi ni lah. Contoh 2, 8 dan seterusnya. Okay. So kalau kita faham yang ni adalah salah satu contoh graf pemberat. Baik, untuk selesaikan soalan ini, apa yang dia suruh kita buat? Hitung. Maksudnya kira lah bayaran tol minimum antara 6 tempat itu. So, keyword pada soalan ini, dia nak tol minimum. Tol minimum maksudnya bayaran tol paling sedikit yang menghubungkan 6 tempat itu. Maksudnya semua tempat dia nak pergi. Contoh Ali, dia nak pergi 6 tempat ni. Dia nak pergi A, nak pergi B. Tapi dia nak bayar duit tol paling sikit. So, kita nak buat macam mana? Okay. So, kita recall balik apa yang kita dah belajar. Adakah boleh kita guna subgraf? Okay, kalau kita tengok subgraf, contoh, saya nak ambil bayaran tol minimum. Contoh, sikit saja saya nak ambil kan. Saya nak ambil subgraf sebahagian kan. Sebahagian graf. Saya ambil A pergi B. Lepas tu B pergi D. Lepas tu, ini A, ini B, ini D. Terus ini RM2, sini RM1, sini RM3. So, semua sekali ada berapa ringgit? RM6. Dia bayar RM6, tapi dia boleh pergi mana? Dia hanya boleh pergi A, B dan juga D. Adakah capai matlamat soalan ini? Okay, jawapannya tidak. Sebab dia hanya boleh pergi pada tiga tempat sahaja. So, yang konsep kita ialah kita nak pergi ke 6 tempat. So, kita boleh pakai subgraf. So, bila tak ada pakai, kita padam dulu. Okey. So, kita nak pakai yang mana? Okay. So, saya decide kat sini, saya nak guna kaedah graf pokok. Okay. Graf pokok, kita kena ingat, dia mesti menghubungkan ke semua bucu. Itu konsep graf pokok. Dia kena hubungkan semua bucu dan yang berubah ialah dia punya garis tepi. Betul tak? Okey, so katakanlah cikgu nak guna graf pokok. Okay. Bucu saya tak berubah. Bucu saya ada 6 lah. A ke B, B ke D, kemudian C, kemudian F, dan satu lagi ialah G. Okay. So, bucu ada 6. Bucu dia 6. So, bila bucu 6, tepi dia sepatutnya ada berapa? Kalau ikut rumus yang kita dah belajar, 6 tolak 1, sepatutnya kita kena lukis 5 sahaja bucu dia. Okay. So, bila kita lukis 5, graf asal ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so bila dia ada 8, kita nak lukis 5. So, 8 tolak dengan 5. So, ada 3 garis yang kita kena buang. Okey, so bila 3 garis yang kita kena buang, kita kena buat decision lah. Garis mana yang kita nak buang, betul tak? Okey, so dalam ikut soalan ni, dia nak tol minimum. So, kalau saya nak buang, saya mesti nak buang bayaran tol yang paling tinggi lah antara banyak-banyak duit kat sini, banyak-banyak laluan kat sini, saya nak decide, mesti nak buang yang paling besar. Okay, contoh kita ambil 3 yang paling besar. Okay, 12
betul tak? 9. Kemudian kita adalah 8. Okay. So garis ni kita nak buang. 3 garis nak buang. Sebab apa? Sebab dia nak to minimum. Jadi saya buang garis tu. Okay, kita tengok apa jadi dulu. Okay, kita sambungkan dulu yang lain. Okay. Baik. Okay. Alright. Okay, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5 garis. Kan? 4, 5 garis. Lepas tu garis B ke C tak ada. C ke G tak ada. Kemudian D ke G tak ada. Okay, yang 8, 9, 12 ni semua tak ada dah. Okay, sekarang kita tengok balik. Tengok balik gambar rajah yang kita lukis ni. Graf kita lukis ni. Adakah dah capai matlamat dia? Okay, kamu tengok balik. G ni tak terhubung. Kan? G ni tak terhubung. Jadi tak capai jugalah matlamat dia. Okay, so bila G tak terhubung, kita kena tengok balik dekat graf asal. Okay, bila nak sambungkan G, sama ada kita nak sambungkan D ke G ataupun C ke G, betul tak? Okay, so kita nak pilih mana yang kita nak sambungkan ni? Sama ada kita nak pilih D ke G ataupun C ke G. Okay, itu satu. Satu hal lagi, kat sini ni. Ni. Ini, dia bukannya satu graf pokok, betul tak? Bila bentuk macam ni, dia dah jadi satu kitaran. Kan? Satu kitaran. Nampak? Elok saya tulis. Okay, sebab kita padam. Kita faham pula. Kita buat short form lah. Okay. Okay. Dia adalah satu kitaran. So, bila kitaran, dia tak jadi graf pokok dah. So, tak boleh lah guna konsep ni. Bukan tak boleh, kita kena alter sikit lah. Okay, so kita kena buang dan juga kita kena adjust balik. Okay, so kita adjust dulu yang bawah ni kan. Okay, katakanlah cikgu lukis mula. Okay. Cikgu lukis mula A kat sini. Okay. B. Kemudian saya ada D. Kemudian kita ada G kat sini. Okay. Kemudian kita ada F. Okay, garis yang lain tak ada masalah. So, kita boleh lukis garis yang lain ni. Contoh, D ke F ni kita dah boleh lukis. Kemudian, D ke C pun kita boleh lukis. Sekarang ni kat sini. Kat sini ni. Ni. Kita nak hubungkan D ke G ke atau C ke G. So, kita tengok balik nilai. 9 dengan 12, mana yang sikit? Tentulah 9 kan? So, kita tak boleh lah ambil graf 12 ni. Tak payahlah ambil yang tu. So, kita ambil lah 9. Okay, so sekarang kita dah ada 3. Kita nak tambah 2 lagi kan? Kita dah ada 3 apa? 3 garis tepi. 1. Okay, 1, 2, 3. So, dekat A, B dengan A ni, okay, kat sini ni, okay, saya kata dia ada kitaran, betul tak? So, kita nak buang yang mana? Supaya menghilangkan kitaran tu. So, kita tengok balik. 2, 1 dengan 3. Mana nilai yang besar? Tentulah 3. So, kita buanglah 3 ni. Kita buang 3, kita ambil 2, kita ambil 1. So, kita lukislah sini dengan sini. Okey, so kita semak balik. Berapa garis tepi dia? 1, 2, 3, 4, 5 garis tepi. Okey. So, tepatlah syarat kita. Kita nak lukis 5. Kemudian semua tempat kita dah hubungkan. Betul tak? A ke B, B ke D, D ke C, C ke G dan juga D ke F. Okey. Kemudian, kita tengoklah balik nilai dia berapa. A ke B tadi 2. Lepas tu, B ke D ni 1. D ke F ni 7. Kemudian C ke G ni 9. Kemudian 4. So, dia punya jumlah tol dia berapa? 2 tambah 1
tambah 4 tambah 9 tambah 7. Betul tak? Ada 5. Okey. So kita kira lah berapa dia punya jumlah tun minimum yang dia kena bayar. Okey. Baik. Macam itulah cara dia. Okey, so kenapa kita tak pakai yang graf ni tadi? Recall balik. Kenapa tak pakai? Satu sebab dia ialah kita tak ada menghubungkan graf G ni. Satu sebab lagi ialah kita ada kitaran. So kita tak bolehlah pakai. So kita kena U-turn balik lah. Memanglah pada asal dia kita nak buang nilai yang paling besar. Kan 12, 9 dengan 8 ni. Tapi bila kita buang, ada tempat yang kita tak sampai dan ada dia punya kitaran dia. Bila kitaran ni maksudnya dia pergi tempat tu 2 kali. Buat apa kan? Okay. So itu sajalah kaedah dia. Baik. So cikgu harap kamu boleh cuba. Ya. Soalan penyelesaian masalah ni memanglah dia macam pening sikit. Tapi kalau kita cuba buat 2-3 kali, insyaAllah kamu boleh selesaikan. Ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Selamat mencuba.